Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan al-Mubarak kepada semua sekali yang menonton geng ngaji Shopee. Alhamdulillah, jadi kita secara langsung di aplikasi Shopee. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kami dan sentiasa menunggu geng ngaji Shopee ni. Alhamdulillah. Dan hari ini kita dah pun sedar tak sedar dah hampir ke fasa-fasa akhir Ramadan dah, dan kita teruskan momentum nak bersama-sama belajar Al-Quran sambil-sambil kita anda shopping dekat Shopee tu kan. Kita bersama-sama hari ni dengan tetamu yang tak payah kenal lah, dah kenal lah ni. Dan yang cukup terkenal. Alhamdulillah, hari tu kita bersama dengan mak dia. Kita bersama dengan Datuk Seri Vida, dan hari ni siap bawa sekali dengan anaknya sekali. Masya Allah, Cik B. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan, sihat Datuk? Sihat, alhamdulillah. Masya Allah, ulang alik KL lah, KL Ipoh. Boleh. Ni siapa daripada rumah tu celik-celik siapa kat Shopee dah. Allah. Okey, Cik B, apa khabar Cik B? Khabar baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik Cik B. Cik B sekarang ni bukan kaleng-kaleng. Dia dah Cik B kan. Musical lawak superstar dia buat. Apa lagi? Berlakon pun dia berlakon. Lepas tu tengok busy apa? Busy orang tu menjahit. Lepas tu ada lagu raya yang akan Cik B dengan Cik B. Cik B keluarkan. Okey, bila tu? Lagu hari raya ke malam raya? 2-3 hari ni akan keluar. Nak keluar lah. Lagu ni tak pernah ada pesen-pesen lagu-lagu ni. Dia untuk telefilm sebenarnya lagu tu. Oh ya ke? Ni lepas lagu yang lagu Cik B rap tu lah. Ni rap juga ke macam mana konsep dia? Ya, rap juga. Lagu siapa buat? Kek Farish kan. Kelas kan. Lain bunyi dia tu. Raya, It's Raya Baby. Tajuk dia It's Raya Baby. It's Raya Baby kan. Okey, kalau nak tengok nanti Cik B boleh promote sikit macam mana nak tengok kat mana, bila nak kena standby dan sebagainya. So hari ni seperti biasa kita akan bersama-sama dengan Datuk Seri Vida sekali dan juga Cik B untuk kita bacakan Al-Quran. Hari tu Datuk Seri baca surah Al-A'la. Surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Ni kita nak naik satu atas saja. Tapi sebelum tu pada penonton semua, kalau ada yang nak tanyakan soalan, nak sembang-sembang, boleh komen di kita punya Shopee Live lah. Sambil-sambil tu nanti komen, nanti saya baca lah komen kan. Orang nak tanya Cik B perkembangan, nak tanya Cik B aktiviti. Puasa ni sibuk juga tengok Cik B. Sibuk sangat ke sibuk biasa-biasa je? Boleh lah sibuk dia. Okey. Apa yang paling mencabar dalam Ramadan ni bagi Cik B lah? Tahun ni punya cabaran sikit. Cabaran dia adalah, saya rasa macam tak ada cabaran. Tak mencabar? Yang syuting penat-penat satu hari di bulan puasa ni. Okey, bila saya syuting, bila dah kerja tu kita rasa macam tak rasa lapar. Tak ingat kau lapar? Tak ingat lapar. Dahsyat Jadi kira boleh buat lah, boleh syuting tu kira sampai satu hari pun okey. Sebab saya masa tu lupa nak makan ke apa. Kalau macam tu bagi syuting setiap hari lah. Dahaga tak dahaga? Kan? Dahaga tak rasa Cik B? Dahaga pun biasalah kan, mesti ada sikit lah kan. Tak apa. Dia Cik B ni antara kerja kuat saya kenal buat dalam musical. Cik B dia punya komitmen Datuk Seri. Committed betul dia ni kan. Dia kalau tak ada saya dia beres. Kalau ada saya dia manja. Anak mama mestilah kan. Anak mama yang hebat kan. Okey, tak apa. Tagline. Okey, baik. Hari ini kita baca, kita insya-Allah akan bacakan surah At-Tariq. Boleh? Surah At-Tariq atas pada surah Al-A'la tu je. Okey, Ustaz, sebelum kita mungkin penonton nak tahu, sebelum kita baca At-Tariq ni kan. Was-sama'i wat-tariq. Okey, kita kesimpulan cerita ayat ni kan saya sendiri nak tahu. Maksudnya dia ni berkenaan apa? Saya tengok tadi macam pasal air mani yang dimasukkan dalam. Dia cerita pasal kejadian manusia. Kejadian manusia, cerita pasal kejadian alam. Dia cerita pasal juga Allah Taala bagi tahu tentang bila ayat-ayat yang dalam surah Al-Juz'u Amma ni, Juz'u Amma lah, Juz'u 30 ni, kebanyakan dia cerita pasal kejadian, lepas tu mesti dibawa ke akhirat. Maksudnya dia nak remind, sentiasa nak remind, maksudnya apa yang kita buat ni dia nak bawa ke sana. So macam tu kebiasaannya ayatnya lah. So nanti kita akan rungkaikan satu persatu. Jadi Cik B baca, nak baca Taranum apa ni? Lepas itu Mama belanja Taranum Hijaz.
Saya mengimpikan saya pandai ngaji, InsyaAllah. yang benar, yang pandai, yang sedap. Ramai Datuk kata saya pun, Datuk mengaji. Ya. Semua tak sangka Datuk boleh taranum. Ya ke? Taranum kalau lagu tu. Betul Datuk. Bila kita sebut dia jadi tau. Tadi kan, hebat ni kan. Ni Saya apa? nak tengok komen tu, saya tak boleh dia nak balik IG sekarang ni. Tak apa, Datuk busy. Okey, ini Cik B, kita santai-santai je. Macam biasa para penonton semua, Cik B akan baca satu ayat. Saya akan terjemah. Nanti Datuk boleh sembang-sembang lah sambil baca. InsyaAllah Datuk dia nak penutup nanti dengan taranum Boleh. Okey, jom kita sama-sama buka surah At-Tariq. InsyaAllah untuk kita sama-sama di surah yang ke-86 dalam Al-Quran juzuk Amma ni. Pendek saja ayatnya, ada lebih kurang dalam 17 ayat sahaja. Okey, jom Cik B. Kalau dah bersedia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Okey. Saya betulkan terus supaya kita pun penonton boleh nampak. Okey, wassama tu Cik B tengok dia ada panjang tu kan? Ada parang. Ada parang. Mama kita sebut parang. Okey, panjang, kena panjang. Wassama'i wat-tariq. Wassama'i wat-tariq. Okey, yang belakang tu bunyi. Macam mana Datuk? Kau lah. Qol-qolah. Mama tahu wat-tariq. Wat-tariq. Macam tu. Saya penuh jap. Lalang Ustaz ada ni. Wassama'i wat-tariq. Cantik. Alhamdulillah. Okey, baca ayat yang kedua pula, lebih kurang je. Cuma dia ada yang panjang tu, kita panjang. Okey, try. Wa ma adraka mat-tariq. Cantik. Itu betul. Jadi maintain kok tu betul. Apa Datuk Qol-qolah. Qol-qolah. Okey. Baju dah kotor. Baju dah kotor. Betul. Baju dah kotor. Yang 5 huruf tu, bila dia mati macam tu kan, bila dia di hujung ayat, kita kena matikan dia. Kita tak boleh baca wassama'i wat-tariqi. Jangan macam gitu. Tapi kalau nak sambung tak apalah. Wassama'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus saqib. Tapi kalau kita nak stop, dia kena jadi mati dah. Dia kena sukunkan dia. Jadi bila dia mati, kita baca dia lantun. Macam tadi ya. Faham? Okey. Kemudian Cik B baca ayat yang ketiga. An-najmus saqib. Okey, saya ulang. An-najmus saqib. An-najmus saqib. Lagi sekali, nun atas nun tu nampak dia tanda merah kan? Quran tu ada tanda merah, maksudnya dia ada kena dengung. An-najmus saqib. Cuba. An-najmus saqib. Cantik. Okey, kalau penonton yang tengah tengok, kalau Quran yang mungkin tak ada color-color ni, dia ada tanda tu, sabdu tu. Yang macam gigi tu kan. Yang tu yang tu kita kena dengung. Kalau dia ada atas nun ataupun atas mim. Contohnya amma, cuba. Anna. Min dengan nun kena dengung. Min, nun kena dengung. Betul. Minung kena dengung, minung. Minung kena dengung. Kena dengung, betul. Kena tahan kena betul. Dengung dan itu namanya dengung tu. Inna. Amma bila dia berlaku atas mim ataupun nun. Minun tu kena dengung. Tapi kalau dia atas huruf lain dia tak dengung. Contohnya ba, abba. Macam jim, ajja, yang huruf lain bila ada sabdu kita kena tekan je. Kena tekan. Kena tekan. Tapi kalau atas mim dan juga nun kita kena dengung. Faham Ya. Walaupun saya ada tanda-tanda merah gini, kadang-kadang saya tak perasan. Minung je min dengan nun. Kita kena wajib guna. Wajibal gunnah. Untuk guru ni. Tahu praktiknya tidak. Alhamdulillah. Bagus. Okey. Baik. Penonton kalau nak tanya soalan boleh tanya. Dia tanya Cik B, lama tak nampak Cik B. Cik B sana sini keluar kan. Kan nanti kita tanya apa ni, ada soalan boleh tanya soalan kat sini insya-Allah. Okey. 3 ayat yang Cik B baca saya cerita tu Okey, was-sama'i wat-tariq. At-tariq ni Allah Taala gunakan nama At-tariq sebagai nama surah. Okey, At-tariq diambil daripada was-sama'i wat-tariq. At-tariq ni bermaksud sesuatu yang keluar pada waktu malam. Bintang. Sesuatu yang keluar pada waktu malam. Was-sama'i, Allah Taala bersumpah demi sama ni sky, langit. Was-sama' demi langit. Wat-tariq dan juga demi sesuatu yang terbit pada waktu malam. Bintang lah. Wat-tariq.
Kemudian Allah Ta'ala jelaskan. Allah tanya Nabi, "Wama adraka?" Dan engkau tahu tak apa itu at-tariq? Allah Ta'ala tanya kat Nabi lah. Dan juga kita, apa itu tariq? Allah jelaskan pada ayat yang ketiga tu dia punya maksud dia. Maksud tariq tu ialah an-najmu as-saqib, iaitu bintang yang bersinar-sinar. Bintang yang dia dipanggil apa? Cahaya dia tu bersinar pada waktu malam, yang menembusi kegelapan. Begitulah cerita dia. Jadi sifat at-tariq tu, bintang ni, dia cahaya dia yang menyeri. Memang malam kita nampak bintang kan? Siang dia nampak bintang? Tak nampak. Kecuali kalau pening lah. Kalau pening nampak bintang. So malam kita akan boleh nampak bintang-bintang. Tak tahulah berjuta-juta bintang yang ada di langit, yang orang tak dapat nak kaji kebesarannya, hebatnya. Kenapa Allah bersumpah dengan langit dan juga bintang ni? Sebab benda yang sangat power. Benda yang manusia hebat cara mana pun tak boleh pun nak mengkaji semua bintang yang ada. Bahkan saintis yang tengah mengkaji pun tak habis-habis pergi kaji. Berapa bintang ada? Tak tahu. Tak tahu. Dan memang tahu tujuh bintang tu dah. kita tahu bawa planet-planet tu je. Planet. Yang matahari, lepas tu ada galaksi-galaksi lain yang dikatakan banyak lagi galaksi-galaksi lain yang kita ni, sistem suria kita ni baru kita je. Kecil tak kecil manusia ni, dalam kita punya sistem cakrawala tu, matahari, apa, ingat nama-nama planet belajar sains tu, Utarik, Zuhrah, Bumi, Marikh, apa semua sampai Pluto, sampai apa ni, Uranus, Neptune, apa semua tu kan. So planet-planet tu antaranya adalah bumi. Ini yang dikaji, tapi ada banyak lagi yang tak kaji. Orang tak boleh kaji. Itu yang di luar kemampuan manusia. Jadi Allah bersumpah dengan kehebatan dia, demi langit yang sangat luas dan juga demi bumi. Jadi manusia ni pasal mana? Kecil je kan. Kita kecil tak ada apa-apa pun. Allah bersumpah dan Allah nak bagi tahu sesuatu selepas ni. Okey, baca ayat yang keempat. Silakan Cik B. In kullu nafsin lama 'alaiha hafizun. Okey. Hafiz. Okey, dengar ikut saya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Boleh. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. 'Alaiha hafiz. Alaiha hafiz. Okey, cuba. Yang tu yang kala-kala tu semua Cik B dengar. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Terbaik. In kullu nafsin. Kenapa kena dengung? Sebab kalau yang tak ada, yang Quran tak ada kala tu, kita tengok je. Nun tu kalau dia kosong, macam ni je. Nun ataupun mim nun tadi. Mim nun tu kalau dia kosong, di atas dia tu tak ada apa-apa kan. Yang tu kita kena dengung. Senang je. Tapi kalau dia ada tanda, yang tu kita jangan dengung. Macam tu dia kosong kan. In kullu. Jadi kita dengung. Jadi hukum dia adalah ikhfa. Ikhfa hakiki lah kalau orang yang hafal huruf. Okey. Yang lain macam tadi kan. Tu Cik B jumpa lagi. Lamma tu. Kenapa tadi kena dengung? Sebab ada kala. Ada kala tu. Yang tu kelakar. Sebab ada kala. Betul lah tu. Ini Quran tajuk cerita saya. Awak betul. dah baca. Betul. Ada kala. Senang. Dia sekarang ni Quran kita pun dah banyak variasi. Dia terbantu dengan kala. Dia ada tanda apa? Dia ada tanda-tanda indikator bawah tu. Senang kita nak cam. Tapi kalau kita guna Quran biasa, yang mungkin tak cam kan, kala-kala dia tak ada, kata dah baca guna macam ni. Kosong kan. So kita tengok tanda apa? Tanda yang tadilah, sabdu tu. Yang macam macam gigi tu. Betul. Bila dia duduk atas mim ataupun nun, kita kena dengung sikit. Lamma. Okey. Apakah maksud ayat ni? Allah Ta'ala selepas dia bersumpah tadi kan, Allah bagi tahu in kullu nafsin, sesungguhnya setiap jiwa, setiap tidak ada sesuatu pun dalam jiwa-jiwa di dalam dunia ni melainkan 'alaiha hafiz, ada penjaga dia. Penjaga kat sini ulama tafsir menafsirkan ada beberapa pendapat. Satunya kata Allah Ta'ala lah yang menjaga kita. Sebab segala apa yang kita buat ni Allah tahu. Kita cerita ke, kita tunjuk ke, tak tunjuk ke, Allah tahu. Allah tahu dah daripada mula sebelum kita lahir lagi, dah tahu dah ending kita macam mana. Sebab ilmu Allah tu menjangkaui. Tapi kita kena lalui perjalanan tu. Kan? Tapi ending tu Allah tahu dah kita macam mana.
Faham tak maksudnya? Apa kita akan pilih jalan. Pilihan jalan tu kita. Nak jadi baik ke, nak jadi jahat ke. Tapi ending tu Allah Ta'ala tahu dah. Ilmu Allah tu sangat luas. Okey. Kemudian ada pendapat kedua katanya yang menjaga hafiz ni ialah malaikat. Malaikat yang jaga kita kan. Malaikat tengok amalan kita. Dia catat amalan baik ke, amalan buruk ke. Hari ni baca Quran ke tak, dia tanda. Hari ni pergi hari ni kata ke orang ke tak, dia tanda. Kalau dia taubat, cancel balik. Itu namanya malaikat penjaga. Lagi satu pendapat yang mengatakan bahawa malaikat yang menjaga kita, bantu kita menjaga kita daripada kecelakaan, apa-apa nak jadi kan. Jadi kita minta doa ke Allah agar malaikat penjaga ni jaga kita. Kan dia protect kita daripada nak buat jahat. Macam tu. Itu ada malaikat penjaga ni sentiasa mengawasi kita. Okey. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang kelima. Sambung. Cik B okey tak? Sahur tak ni? Tak. Tak, dia rap, jawab apa rap lah. Oh ya. Yeah. Okey, sambung. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Cantik, bagus. Okey, betulkan sikit je. Falyanzuril. Cuba. Falyanzuril Kemudian insanu insanu mimma khuliqa. Okey, cuba Cik B sambung dia. Jahit dia. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Cantik, terbaik lah Cik B. Padu lah ni, ada orang komen. Baik lah Cik B mengaji. Dia kata, tak sangka Cik B mengaji sedap. Betul Cik B? Bukan saya ni, nampak. Pandai Cik B mengaji. Alhamdulillah, terima kasih lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selalu siapa yang mengajar ngaji kat rumah? Ustaz. Ada ustaz datang. Ustaz dari Tafiz Mama. Alhamdulillah. Oh, dan Datuk ada tahfiz di mana Datuk? Di Ipoh. Di Ipoh. Dan Alhamdulillah lah, di saat-saat bulan Ramadan ni ramai orang booking anak tahfiz. Masya Allah. Saya dengan gitulah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak payah duk booking-booking. Kan? Kita ada. Ramai Ramai pelajar? 30 lah. Masya Allah. Allah rahmati Datuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Senjata kita dan talian hayat. Betul kan. Ada apa-apa benda tu tengok macam mana masalah kita selesai, tiba-tiba apa kemudahan datangnya daripada benda-benda kan kebaikan daripada macam tu kan. Mungkin doa-doa anak-anak ni kan untuk kejayaan kita sebab so, doa sama. Betul. Tapi saya banyak tak post sekarang ni sebab saya pun tak pergi kat dia orang. Dan serah kepada ustaz tu yang masak-masak pun kat rumah saya. Tapi tak ada nak ngepuh-ngepuh, masak pun berkawah-kawah. Kan, tak apa. Pun. Mudah-mudahan dipermudahkan. Dia tak semua benda kita nak kena cerita tu, kan? Betul tak? Kan? Jadi macam itulah. Jadi kita doa yang baik-baik, masya-Allah. Cik B pun belajar mengaji kan. Bagus bacaan. Okey. Ayat yang kelima, Allah Taala suruh kita ni selepas cerita tentang alam, cerita tentang kehebatan dia, keagungan dia, Allah nak tarik lagi perhatian kita manusia. Jangan sombong sangat ni. Kejap, aku nak cerita ni. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Maka tengoklah wahai manusia daripada apa dia diciptakan. Manusia kan kadang-kadang ada yang sombong, ada yang macam rasa best kan, rasa terlupa diri sikit. Dia tak ada, ni handbrake dia. Allah Ta'ala nak tarik brake. Okey, jom tengok. Kalau rasa hebat sangat kau ni, jom kita tengok kejap daripada apa kau diciptakan. Faham? Pagi tadi anak saya tanya saya. Dia kata, Abi, telur dengan ayam, antara telur dengan ayam, yang mana dulu? Cik B. Soalan ni saya dapat banget tapi saya tak tahu. Telur dengan ayam, yang mana dulu? Ayam. Ayam. Sebab ayam yang bertelur kan? Kan? Tapi ayam tu datang daripada mana? Allah. Oh, datang daripada Allah tu, tauhid tinggi ni. Sebelum datang daripada Allah tu, dia datang daripada mana? Telur lah. Telur. Jadi ayam dulu ke telur dulu? Telur. Telur pula. Dia anak saya tanya. Jadi benda tu macam, betul juga kan? Betul juga budak-budak dia berfikir kan. Nak ceritanya tu asbab kejadian. Cik B tu pergi tadi Allah, iaitu hakikat dia. Hakikat pencipta kita adalah Allah. Allah jadikan saya, Allah jadikan Datuk, Allah jadikan Cik B. Kita ni sebaik-baik ciptaan. Ada semua komplit ni otak kita. Semalam saya jumpa saya punya kawan lah. Dia baru kena uji minor stroke, Datuk. Dia cerita bila dia kena minor stroke tu,
dia terus tak boleh gerak ni tangan dia. Tangan yang tengah aktif menghimpun apa semua ni terus habis. Jadi minor je. Punca dia blok lah. Blok darah kan. Otak kita punya power ni, segala apa yang kita buat ni, dia dapat proses dalam masa yang cepat. Kita tak payah fikir pun. Contohnya kita tak tangan kena tindakan refleks kan, api kan, apa kita buat? Tu angkat kan. Kita fikir tak? Panas ke tak panas? Angkat, tak ada, tak terbakar dah tangan. Tapi kita terus angkat tu. Hebat Allah Ta'ala cipta. Bila kena stroke, benda tu tak ada. Kita kaki dia ni, bila dia pijak depan kaki tu dah tak ada dah. Dah tak rasa dah. Dah tak rasa. Mana pergi rasa tu? Ni otak ni dia tak boleh function. Jadi hebatnya Allah Ta'ala buat otak kita ni boleh proses maklumat, benda yang kita gerak, mata kita, hidung kita, segala benda deria ni semua datang dari proses ni. So hakikat dia yang cipta. Bila Allah tarik balik benda tu, hilang. Dah terus tak rasa. Okey, balik cerita tadi. Allah Ta'ala suruh tengok daripada apa kita diciptakan. Okey, jom kita tengok. Daripada ayat yang ke-6, sambung. Khuliqa mimma indafiq. Bagus. Khuliqa mimma indafiq. Cuba qa tu bagi kuat sikit. Dafiq. Khuliqa mimma indafiq. Okey, bagus. Penonton semua baca dia kena macam tu. Mimma tu kena panjang. Dafiq. Okey, ini yang Datuk tanya tadi. Dia Allah Ta'ala nak suruh kita fikir balik hebat mana manusia. Rupa-rupanya manusia ni diciptakan khuliqa mimma daripada air. Khuliqa tu diciptakan mimma daripada air. Mak tu air. Air mani lah, sperma. Dafiq yang terpancar. Ni iaitu air mani. Jadi manusia diciptakan daripada air yang sehina-hina air. Rupa-rupanya hebat sangat tu. Semua asbabnya diciptakan daripada situ. Tapi Allah boleh tak cipta kita tanpa kita kata apa? Asbab perkahwinan. Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada mak ayah siapa? Nabi Adam AS. Tak ada mak ayah pun. Tapi boleh cipta, boleh tak? Boleh. Kemudian kalau yang tak ada bapa, yang tak ada mak tapi ada bapa siapa? Isteri dia, Siti Hawa. Jadi daripada Adam AS, tulang rusuk Nabi Adam kan. Dia tak ada mak bapa, dia tak ada mak pun tapi ada seolah-olah ada bapa lah. Kemudian yang tak ada bapa tapi ada mak, Nabi apa? Nabi Isa AS. Ada bapa tak ada mak? Dia ada mak, tak ada bapa. Nabi Isa AS, mak dia tu Maryam, Siti Maryam, tengah-tengah semayang, tiba-tiba datang malaikat. Malaikat datang lelaki kan, lelaki datang dia tak tahu tu siapa, engkau ni siapa? Kan aku berlindung dengan Allah. Dia kata aku adalah utusan Allah yang datang nak bawakan berita gembira kepada engkau. Apa berita gembiranya? Engkau akan dapat baby. Nama dia Isa. Aku tak pernah disentuh, tak pernah kahwin, tak pernah sentuh lelaki pun. Kan? Jadi asbab manusia jadi tu, yang tadi percantuman benih dipanggil kan. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa Allah Ta'ala boleh ciptakan macam mana pun kejadian. Hebat. Kan? Boleh je sebenarnya kita ni kalau di luar asbab tu boleh. Tapi yang asbab yang keempat ni, yang ni, iaitu perkahwinan. Maka percantuman benih lelaki dan juga perempuan menjadikan manusia. Iaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ni, kekasih dia lahir macam tu. Ada mak, ada ayah. Sama juga kita insya-Allah. Okey, jadi faham Itu maksud dia khuliqa mimma indafiq. Okey, air ni keluar daripada mana? Sambung ayat yang ke-7. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Cantik. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Air ni yang terbit daripada tulang sulbi dan juga tulang dada orang perempuan. So tulang sulbi lelaki dan juga wanita. Jadi maka air ni keluar daripada anggota organ manusia lah. Air ni maksudnya secara fitrahnya memang manusia diciptakan begitu. Maka Allah Ta'ala melahirkan nasab-nasab keturunan kita ni daripada situ. Kan? Samalah binatang pun ada, manusia pun ada, jin pun ada Datuk. Jin pun berkahwin-kahwin, dia panggil berkahwin dan berketurunan. Cumanya asal usul kejadian kita saja daripada tanah. Kita ni asal usul kita tanah. Nabi Adam AS tu dia ambil tanah liat, dia jadikan bentuk dia, ditiupkan roh dari dia Adam AS. Dia tak ada cara berkahwin pun. Tapi jadi Allah Ta'ala boleh buat
Jadi kalau orang tanya, manusia kan diciptakan daripada tanah kan, daripada tanah dan sebagainya. Ni itu asal kita. Tapi kita menyambung keturunan kita macam ni asbab dia. Sama juga jin. Jin ataupun syaitan diciptakan daripada api. Ada pernah dengar ada satu soalan orang tanya, kalau jin dan syaitan dicipta daripada api, kalau dia masuk neraka dia sakit tak? Fikir. 18 puasa. 18 puasa. Kan? Kalau jin dan syaitan ni dicipta daripada api, habis nanti kalau dia masuk neraka dia sakit tak? Sakit lah juga. Jawapannya senang je. Kau manusia dicipta daripada tanah kan? Ambil tanah kau lempar kat muka, sakit tak? Sakit. Maksudnya sakit tu lain. Allah Ta'ala boleh buat bagi sakit. Sama juga dengan syaitan, dia akan dibakar dalam neraka. Walaupun dia api, tapi dia tetap sakit tu Allah Ta'ala yang bagi rasa. Walaupun daripada unsur kejadian yang sama, tetap akan sakit. Itu ibaratkannya lah. Baik, kita sambung Okey. Kemudian ayat yang ke-8 dan 9, Cik B, silakan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Okey. Ala raj'ihi. Cuba sekali. Innahu. Cuba innahu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Terbaik. Itu betul. Tak ada apa nak betul dah. Maintain saja. Okey, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah bagi tahu kepada kita dalam ayat seterusnya, sesungguhnya Allah Taala tu mampu, power, ala raj'ihi laqadir. Allah Taala tu boleh mengembalikan manusia ni setelah dia mati. Kan? Allah Taala boleh nak ulang balik kejadian kita yang tadi tu kan, daripada baby, bayangkan daripada benih jadi segumpal darah. Itu baca dengan mama kan. Segumpal darah. Jadi baby besar, lahir baby. Keluar Cik B. Kan? Keluar saya, keluar datuk dan sebagainya. Jadi bila kita mati nanti, orang-orang musyrikin ni, orang yang tak percaya ni, boleh ke Tuhan tu? Betul ke Muhammad ada kehidupan selepas mati ni? Itu soalan dia. Jadi soal Allah Taala bagi tahu balik, kalaulah Allah Taala tu mampu menciptakan daripada tak ada. Kan kita ni kan daripada tak ada kan, daripada tak ada bentuk manusia, tak ada pun sebelum ni, kepada ada. Kemudian bila kita mati, susah ke Allah Ta'ala nak repeat balik? Nak repeat lagi senang lah daripada nak buat balik. Itu logik akal kita. Betul tak? Kalau katalah Cik B buat satu benda, kalau kita buat satu benda, kita nak cipta baru kan susah kan? Tapi bila kita nak dah terror dah buat, kita nak ulang saja. Buatlah apa-apa produk ke, buat buat nak lukis ke apa ke. Bila tak ada tu susah. Tapi bila kita nak buat balik lagi senang kan. So begitulah umpamanya. Maka Allah Ta'ala tu mampu untuk mengembalikan kita nanti. Okey, sambung. Ayat yang ke-9 dan 10. Yauma yublas sarair. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Okey, ayat yang ke-10. Sambung. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Okey, sikit je. Fama lahu min quwwatin yang tu. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Terbaik. Alright, para penonton Shopee semua. So Cik B tengah baca ayat yang ke-9 dan ke-10. Okey. Allah Ta'ala mampu untuk kembalikan kita nanti, bangkitkan balik bila mati semua. Bila tiup sangkakala kan, nanti akan ditiup sangkakala tu. Sangkakala ni macam satu tiupan trompet. Kan, bila tiup saja manusia akan bangun semua daripada kubur dia. Dah hancur-hancur kita kan. So kita akan jadi balik. Tumbuh macam tumbuh pokok. Tumbuh, lepas tu bangun daripada kubur masing-masing. Jadi hari tu Allah Ta'ala kata, Yaumatu belas sarair, hari yang akan didedahkan segala rahsia-rahsia. Kita ni ada rahsia kita kan. Ada benda yang kita tak cakap, ada benda yang yang kita rahsiakan dan sebagainya. Jadi hari itu akan didedahkan segala amalan-amalan kita. Baik ke buruk ke, hari nantilah.
Yauma tublas sarair, iaitu hari yang didedahkan segala apa yang terpendam dalam hati kita. Iaitu contohnya seperti niat kita, i'tiqad kita, percaya kepada siapa, beriman kepada siapa, kan? Percaya ke tak ni Quran yang kita baca ni? Kadang-kadang kita baca tapi kita tak percaya. Jadi yang ni hari ni kita cerita pasal apakah maksud dia. Maka hari itu nanti akan dipampangkan balik kita punya buku-buku amalan kita. Dia akan keluar, Allah Ta'ala kata, "Ni, meh baca. Ni buat tak sekian-sekian hari ni, buat tak yang ni? Buat tak yang ni?" Datuk kata, "Alhamdulillah nanti Datuk bantu-bantu anak. Okay, ada tak ni amalan bantu anak-anak tahfiz?" Nanti akan ditulis semua-semua tu. Jadi kita tolong buat cari kebaikan apa yang boleh kita buat, yang boleh bantu kita ada dalam buku amalan kita nanti. Sebab nanti semua akan dipanggil seorang-seorang tau. Akan menjadi saksi. Tengok balik, oh betul ada, betul ada. Jadi kita minta dimudahkan insya-Allah. Okey, fama lahu min quwwatin wala nasir, ayat yang ke-10 ni, kita ada sikit lagi insya-Allah. Hari tu tak ada siapa yang boleh, fama lahu min quwwatin, tak ada kekuatan, tak ada kuasa apa pun yang boleh bantu, dan tak ada penolong pun yang boleh tolong kita. Kita seorang-seorang. Nanti cerita ni takut sikit, tapi kita kena cerita sebab memang Allah Taala cerita dalam Quran supaya kita bersedia. Masa nanti kan, masa dekat hari mahsyar dibangkitkan tu, kita nak ke mahsyar tu, hari tu kita nampak mak kita. Cik B akan jumpa mama, saya akan jumpa mak saya, jumpa keluarga kita, tapi semua buat tak tahu je. Masa tu sebab hari tu semua busy dengan masing-masing, tengah fikir nasib kita masa tu. Jadi masa tu memang tak peduli lah. Bila dapat result masuk syurga nanti, dia macam kita dapat result exam kan. Masa dapat saja result, okay, kau ahli syurga. Masa tu baru happy cari family. Mama masuk syurga. Masa tu semua akan cari family. Mana Kak Long? Mana abang? Mana adik? Kita akan kumpul ahli keluarga kita, tanya mana dia. Lepas tu bila masuk dalam syurga saja, kita akan cari ahli keluarga sendiri. Ni rumah Cik B, ni rumah mama. Macam tu. Kita akan suasana macam dekat dunia ni akan jumpa kat sana. Tapi sebelum itu, fama lahu min quwwatin wala nasir. Tak ada siapa boleh tolong kita. So kita dengan amalan kita, dan kita mengharapkan syafaat Nabi kita lah, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian sambung, was-sama'i dzatir raj'. Sambung ayat yang ke-11. Was-sama'i dzatir raj'. Bagus. Raj'. Raj'. Dia bunyi tu sikit. Raj'. Dia kalau sama raj'i kan. Okey, sambung lagi ayat yang ke-12. Wal ardi dzatis sad'. Wal ardi dzatis sad'. Sad'. Wal ardi dzatis sad'. Bagus. Okey. Ayat yang ke-11 Allah Taala berfirman, was-sama'i dzatir raj', demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. Dia ulang-ulang kan? Dia repeat hujan. Itu hujan, Datuk? Sekarang? Hujan? Tiap-tiap hujan sama. Musim dia tak panas sangat tak? Tak berapa dahaga lah puasa ni. Alhamdulillah kan. Di KL pun kadang-kadang hujan. Di Mekah sekarang banjir. Banjir kilat. Ya. Dia sana kan parit-parit tak berapa banyak. Sekali hujan lebat habis. Hanyut kereta-kereta. Di Mekah. Kaabah okey. Kaabah okey, tapi di luar-luar tu, di kawasan-kawasan lorong. Di Arab kan dia tak banyak longkang. Sebab dia bukan cuaca hujan. Tapi sekali dia hujan, banjir kilat lah. Tapi di Malaysia pun kerap ada banjir kilat ni. Pelik juga longkang banyak kan. Okey, wal ardi dzatis sad, dan juga demi bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Bila hujan turun, bumi ni akan pecah-pecah-pecah, keluarkan pokok-pokok. Allah cerita tentang kejadian alam pula. Okey, sambung ayat yang ke-13, 14, 15. Innahu laqaulun fasl. Okey, fasl. Fasl. Okey, bagus, sambung. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Bagus. Okey, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya lepas Allah ceritakan kepada kita cerita-cerita tadi, Allah bagi satu conclusion. Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Quran itu satu kata-kata yang pemutus. Maksudnya kat sini kata-kata yang sebenar, yang tak ada olok-olok dah, yang tak ada boleh kona-kona dah. Memang ini kata betul. Wa ma huwa bil haz, Quran itu bukan benda yang kata-kata yang olok-olok. Kita cakap mungkin tipu kan, tapi Quran bagi tahu. So benda ni hari ni nuzul Quran, kita sama-sama duk salam nuzul Quran, kita nak minta ramai-ramai jom sama-sama kita baca dan hayati. Wa ma huwa bil haz, Quran itu bukan kata-kata yang main-main. Jadi betul. Kalau Quran kata jadi, nanti kita kena yakin.
Sebab apa kita kena yakin? Sebab benda yang 99% yang Quran bagi tahu semua jadi. 1% yang tak tahu lagi apa dia. Iaitu hari kiamat ni lah. Yang benda-benda gaib ni. Kita tak nampak lagi malaikat, tak nampak lagi jin, tak nampak lagi alam kubur, tak nampak lagi hari kiamat. Tapi yang 99% tu apa Quran bagi tahu? Quran bagi tahu pasal planet, Quran bagi tahu pasal matahari, ada tak? Ada. Quran bagi tahu pasal bumi keluar pokok, keluar. Quran bagi tahu pasal hujan, keluar. Quran bagi tahu kalau naik ke langit nafas jadi semput, jadi. Nampak tak? Jadi 99% yang saintis kaji semua tepat dengan Quran. Tapi 1% tu takkan tak betul. Kan? Itu yang kita tak nampak sebab benda tu benda gaib. Benda gaib ni benda yang Allah Ta'ala simpan. Nak cerita bahawa tentang kekuasaan dia. Okey. Kemudian sambung lagi sikit je, nak habis dah. Yang ni. Innahum yakiduna kaida. Cuba. Innahum yakiduna kaida. Bagus. Sambung lagi. Wa akidu kaida. Bagus. Last sekali. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Alhamdulillah. Bagus Cik B baca. Hebatlah Datuk. Direct. Alhamdulillah. Nak mamai hebat. Okey, hebat. Rap pun hebat. Rap sikit saya kita rap sikit kan ngaji pun hebat. Okey, Allah Taala bagi tahu last conclusion dia, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka ni wahai Muhammad, ayat Allah Taala cerita mereka ni tengah duk plan, tipu daya. Dia orang plan macam-macam nak buat kat Nabi kan. Dan Allah Taala kata aku juga plan. Wa akidu kaida. Aku juga ada tipu daya aku, ada plan aku. Jadi biarlah dia orang tu buat apa pun, tapi aku juga ada planning untuk kau wahai Muhammad. Relax macam tu. Soalannya relax kan, engkau akan dijaga insya-Allah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Allah Taala bagi tahu ayat yang last sekali, oleh itu janganlah engkau hendakkan azab mereka tu segera. Allah Taala bagi tahu Nabi, bagi dia orang masa. Jangan bagi terus doa agar dihukum mereka tu. Jadi bagi masa untuk kembali. Sebab ramai aja yang memang awal-awal menentang Nabi, ending dia semua sokong Nabi. Antaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan dulu bengis nak bunuh Nabi. Tiap-tiap hari Sayyidina Umar tu dia memang berlatih pedang. Berlatih gusti dia. Siapa nak ada orang Mekah nak lawan, jom. Dia ada tempat training dia. Tempat training dia Sayyidina Umar kan. Sampailah dia masuk Islam, rupanya dia tu akan menjadi pembela agama. Dia akan protect Nabi. Ramai lagi Abu Sufyan, Khalid Al-Walid. Salah silah dia boleh masuk tu kan ada? Ya, siapa? Umar tu lah. Sayyidina Umar Khattab. Antaranya adalah dia satu hari tu dia nak bunuh Nabi. Dia cari nak bunuh Rasulullah. Bila dia nak bunuh Nabi, dia menentang Nabi kuat ni. Sampai orang kata, Umar, engkau nak bunuh Muhammad, adik engkau masuk Islam. Kan? Jadi dia rasa tercabar. Apa hal keluarga aku ni? Dia pergi cari adik dia. Masuk dia rumah, tengok adik dia tengah belajar mengaji. Tengah belajar mengaji ni lah, ada seorang sahabat. Dia sepak sahabat tu, dan juga dia sepak dia punya adik ipar dia. Kan dia punya suami kepada adik dia. Kan, kau buat apa ni? Kau baca apa? Dia masuk tu dia dengar adik dia tengah baca satu benda. Adik dia cakap, bila dia pukul adik tu, dia tolak adik dia jatuh. Bila adik dia jatuh, bila keluarga kan, dia rasa macam tersentuh adik dia buat kan. Jadi menyebabkan Sayyidina Umar ni rasa macam bersalah. Dia minta maaf, dia kata kau baca apa? Aku nak baca mai sini. Kan, nak baca suratan Quran tu. Adik dia cakap engkau tak boleh baca sebab engkau najis, maksudnya belum lagi Islam. Jadi dia pergi mandi, bersihkan diri dia dulu, baru adik dia pergi baca. Cuba baca. Dia baca dah, Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, kami tidak turunkan Quran tu untuk menyusahkan engkau wahai Muhammad, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan menjadi peringatan kepada mereka yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan langit dan juga bumi yang tinggi, langit yang tinggi. Jadi Sayyidina Umar bila baca yang tu, ini bukan kata-kata Muhammad ni, mukjizat. Terus dia sejuk hati, dia kata bawa aku jumpa Nabi Muhammad. Dia pergi masuk Islam. Jadi asbab hidayah dia macam tu. Mereka ni yang menentang Nabi ni, selepas dapat wahyu-wahyu Al-Quran yang dibacakan Nabi Muhammad SAW ni, sejuk hati dia tu.
Masuk Islam, alhamdulillah. Maka Allah Taala kata, jangan kau minta dia orang untuk disegerakan azab, bagi dia orang masa. InsyaAllah ada hidayahnya, mudah-mudahan. Jadi sebab itulah hari ini pun kita doakan kawan-kawan kita yang lain, mudah-mudahan dapat hidayah insya-Allah. Faham Cik B? Faham. Okey, kita baca sebagai ending. Cik B follow je saya baca, Cik B follow. Lepas tu kita ending dah. Itu saja cerita dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ. Bagus. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tahniah Datuk Seri, tahniah Cik B, bagus bacaan. InsyaAllah teruskan mengaji dan sebarkan kebaikan insyaAllah. Okay? Amin. InsyaAllah Inilah saya buat Quran tajwid digital. Mudah-mudahan ni. sebarkan. Untuk mudah baca lah kepada orang yang zero lagi lah pasal Betul. nak ngaji tak berapa pandai ni. Yang color-color tadi kan? Color-color Quran tajwid digital. InsyaAllah. Okey, dan kata-kata kita terakhir lah sebelum kita silakan. mulai jauh-jauh ni. Silakan Cik B dulu. Hai, Mama dah. Cik B lah. Cik B lah. Okey, promote lah lagu nak keluar ke? Nanti saya akan keluarkan lagu untuk telefilm. Lagu raya untuk telefilm ni namanya Cik Beyond Cik XJG. Nanti dia akan siaran pada hari pertama raya di Astoria. Dan juga saya akan keluarkan lipstick. Ni lipstiknya colournya superstar. Saya pakai ni sekali. Ya, comel tak? Tunjuk kamera ni. Comel tak? Gitu. Putih lah, memang kena pakai lah lipstick yang memang sedap light ni. Yang akan cikgu lancarkan juga. So, bila raya juga? Raya 2-3 hari ni. Lepas raya kan. Jadi boleh follow akaun Cik B lah. Cik B Havoc. Ya. Cik B Havoc dengan Datuk Seri Vida kan. InsyaAllah. Datuk Seri ada kata-kata ucapan ke ni dekat-dekat nak balik raya ni? Okey. Ramai tak ada balik raya. Iyalah. Salam nuzul Al-Quran pada semua-semua.
fan Cik B dan semua pelanggan-pelanggan Shopee. Tak boleh gaya pun tak apa. Jimat pitih. Tak payah pun pitih, nak kelik, nak kapur, nak pitih, nak habis simpan pitih. Ramai orang beli mahal ni. Kan? Duk asyik Simpan pitih ya. sebab dia pun tak berhabis kat sale kan. Alhamdulillah. Keluar, Kan? tak berapa boleh keluar. Investment lah tu. Investment banyak orang beli mah gitu. Mudah-mudahan. So beraya ala kadar dulu untuk 2 tahun ni, tahun lepas tahun ni insya-Allah, tahun depan. Okey kot. InsyaAllah. Tahun depan insya-Allah lah. InsyaAllah, Boleh okey, raya betul. sepuas-puasnya. InsyaAllah. Okey, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Vida dan juga Cik B. Sudi bersama dengan geng Ngaji Shopee. Jadi kepada anda semua yang bersama-sama, jangan lupa untuk terus positive vibe, kita baca Quran insya-Allah dan teruskan momentum Ramadan ni. Doakan agar kita diberikan kesihatan sampai ke penghujung Ramadan insya-Allah. Sekali lagi terima kasih Datuk. Terima kasih Cik B. Jaga diri, mudah-mudahan terus sukses insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah hari minggu depan kita akan jumpa lagi insyaAllah bersama dengan selebriti yang lain pula, dengan surah yang lain. Jadi stay tune dengan geng Ngaji Shopee. Kita jumpa lagi. Saya Fakhruddin Kamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you semua. Terima kasih.